أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Maksudnya, pada mulanya manusia itu ialah umat yang satu, yakni menurut agama Allah yang satu. Tetapi setelah mereka berselisihan, maka Allah mengutuskan nabi-nabi sebagai pemberi khabar gembira kepada orang-orang yang beriman dengan balasan syurga dan pemberi amaran kepada orang-orang yang engkar dengan balasan azab neraka. Dan Allah menurunkan bersama nabi-nabi itu kitab-kitab suci yang mengandungi keterangan-keterangan yang benar untuk menjalankan hukum di antara manusia mengenai apa yang mereka perselisihkan. Dan sebenarnya tidak ada yang melakukan perselisihan melainkan orang-orang yang telah diberi kepada mereka kitab-kitab suci yang tersebut, iaitu sesudah datang pada mereka keterangan-keterangan yang jelas nyata. Mereka berselisih semata-mata kerana hasad dengki sesama sendiri. Maka Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman ke arah kebenaran yang diperselisihkan oleh mereka yang derhaka itu dengan izinnya. Dan Allah sentiasa memberi petunjuk hidayahnya kepada sesiapa yang dikehendakinya ke jalan yang betul lurus menurut undang-undang peraturan Allah. Mengikut Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang alim dalam ilmu Al-Quranul Karim, kerana mendapat doa Nabi SAW ketika dilahirkan ke dunia. Masa Nabi dikepung di Syaim Ali di Makkah, Abdullah bin Abbas dilahirkan, dibawa pada Nabi, dan Nabi meribanya dan berdoa, Allahumma allimhu ta'wil, berilah padanya ilmu berkenaan dengan tafsir Al-Quranul Karim. Dan dianggap sebagai orang yang paling alim dalam tafsir Al-Quranul Karim, sehingga disebut terjemahanul Quran, yang mampu menafsirkan Al-Quranul Karim. Dalam usia yang masih muda, menjadi ahli mesyuarat Khulafa' Rasyidin. Dalam usia yang sangat muda, menjadi rojokan kepada sahabat-sahabat dan ulama-ulama tabi'in. Bermula ayat yang dibaca ini, kata Abdullah bin Abbas, bahawa manusia selepas Adam alaihi salam selama 1000 tahun, 10 abad, dalam keadaan menganut agama Islam, tidak ada agama yang lain, Islam saja. Walaupun berlaku perbelahan antara Qabil dan Habil, tetapi masih Islam. Islam adalah satu-satunya agama sehingga 10 abad, 1000 tahun selepas wafatnya Nabi Adam AS, berlakulah penyelewengan di kalangan manusia, melantik Tuhan yang lain daripada Allah, menyembah berhala. Asalnya buat patung kepada datuk nenek yang disayangi, datuk nenek yang kasihi, buat patung peringatan supaya jangan lupa pada datuk nenek ni.
Lepas tu ditipu oleh iblis, jadi puja pada patung ni. Sembah patung ni. Itu asal usul keberhalaan. Menunjukkan manusia berasal dengan Islam, bukan dengan batu. Sebagaimana yang disebut oleh ahli-ahli sejarah barat. Manusia ni asalnya monyet. Lepas tu jadi manusia. Asal zaman batu. Itu kisah mengarut belaka. Manusia bermula dengan Adam alaihissalam. Ini disebut oleh Al-Quranul Karim. Dan kita orang Islam jangan terpengaruh dengan ahli-ahli sejarah barat. Jangan terpengaruh dengan mereka. Allah mulakan manusia dengan Adam. Islam adalah agama yang awal kepada manusia. Dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam. Tibunya keberhalaan ini selepas 1000 tahun wafatnya Nabi Adam alaihissalam. Allah mengutuskan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh diutus menjadi rasul. Menjadi rasul yang pertama berjuang menentang manusia yang melantik Tuhan yang lain daripada Allah. Perjuangan yang sangat gigih. Allah Ta'ala lanjutkan usia Nabi Nuh sehingga 1000 tahun. Berdakwah selama 950 tahun. Umur dia panjang pada orang lain, dipanjangkan oleh Allah. Sehingga disebut dalam sejarahnya, bila Nabi Nuh berdakwah dengan seorang yang menggalas. Anak dia, anak besar galas lagi. Memang orang tua zaman dulu anak besar bergalas lagi. Dengar Nabi Nuh bercakap. Lalu ayah ni kata, hak ni lah yang menyesatkan ayah dia, datuk nenek kita dulu ni. Orang ni. Budak ni turun. Lontar Nabi Nuh dengan batu. Siapa begitu? Daripada ayah, toki sampai ke anak cucu, semua lawan Nabi Nuh alaihissalam. 950 tahun berdakwah. Yang masuk Islam beberapa orang sahaja dalam masa 950 tahun. Tak ramai, puluh orang dia masuk Islam. Ribu-ribu manusia tak masuk Islam. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Bersama kemunculnya Allah Ta'ala menurunkan bencana. Menenggelamkan mereka yang kafir. Dibinasakan oleh Allah. Yang selamat hanya mereka yang bersama dengan Nabi Nuh alaihissalam sahaja. Yang selamat. Nabi Nuh punya anak Sam, Ham dan Yafis. Anak-anak yang kafir dimatikan oleh Allah, tenggelam. Allah Ta'ala tak terima walaupun anak Nabi Nuh. Isteri Nabi Nuh. Diriwayatkan bahawa manusia yang lahir sebelahnya daripada anak Nabi Nuh alaihissalam. Yang 3 orang ni. Orang lain tidak melahirkan anak. Jadi bapa yang kedua Nabi Nuh alaihissalam. Daripada 3 anaknya dilahirkan berbagai-bagai bangsa. Daripada Sam lahirnya bangsa Semitik yang memecahkan berbagai bangsa, bangsa Arab, bangsa Yahudi, bangsa Eropah. Daripada Sam bin Nuh. Daripada Yafis, daripada Ham lahirnya bangsa Afrika. Daripada Yafis lahirnya bangsa Asia. China, India termasuk orang Melayu, rumpun ini. Daripada Yafis lahirnya berbagai bangsa. Setelah memakan masa beribu-ribu tahun. Dan Allah Ta'ala utuskan Rasul kepada umat selepas Nabi Nuh alaihissalam. Bersama Rasul itu diberi kitab. Bukan saja 4 kitab, banyak kitab. Bukan saja Taurah, Zabur, Injil dan Quran. Di sana ada sahifah-sahifah. Kitab dibawa oleh Rasul-Rasul mengikut zaman dan kaum masing-masing. Kitab-kitab ini menerangkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menerangkan jalan yang sebenar. Siapa Tuhan yang sebenar. Bagaimana nak beribadat pada Tuhan yang sebenar.
memberitahu halal dan haram. Perkara yang halal baik, yang haram mendatangkan mudarat. Semuanya ada hikmat, Tuhan jadikan, bukan tak ada hikmat. Yang haram itu untuk jadi baju, untuk jadi macam-macam. Jangan gemerah ke darah baju. Baju ni orang baju lah, untuk pokok makan, untuk menatang makan manusia lagi makan, mendatangkan mudarat, maka diharamkan oleh Allah. Ada manusia yang makan baja, makan babi itu makan baja lah. Dia makan benda-benda yang najis. Ini untuk baja, untuk dicampur jadi macam-macam dengan hikmah yang dikehendaki oleh Allah. Maka Allah menerangkan batas halal dan haram dalam perkara pakaian, makanan dan sebagainya, dinyatakan dalam kitab, dan tidaklah menjadi perbalahan melainkan kerana ada kalangan manusia yang lawan kitab Allah. Ini punca balah. Bila balahnya Rasul menerangkan ini ajaran Allah, tiba-tiba tak mengikut ajaran Allah. Yang jadi kepala lawan ajaran Allah ni pemimpin-pemimpin, raja-raja di zaman masing-masing, pembesar zaman masing-masing, pemimpin masyarakat yang sombong, yang takabur, yang bangga dengan kedudukan dia, lawan rasul-rasul yang dilantik oleh Allah, menyebabkan rasul-rasul terpaksa berlawan dengan mereka. Maka berlakulah perpecahan. Perpecahan itu bukan dengan sebab rasul. Perpecahan itu dengan sebab mereka yang tak ikut rasul, yang lawan rasul. Tetapi puak-puak lawan rasul ni kata rasul pula yang pecah, rasul pula yang sesat. Jadi begitu. Mestilah yang betul, yang asal. Yang pecah tu lari daripada asal. Asal ialah Islam. Yang tinggal Islam itulah yang pecah. Allah Ta'ala utus rasul-rasul dengan nabi-nabi yang besar dan nabi-nabi yang kecil. Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim. Ibrahim menghadapi kuasa besar dunia, Namrud, yang memerintah dunia. Ibrahim. Nabi Ibrahim lahir zuriatnya. Nabi Musa menghadapi Fir'aun, kuasa besar dunia. Nabi Musa. Nabi Isa juga menghadapi Rom dan kerajaan Yahudi yang menyeleweng berajaran Allah. Dan akhirnya Allah Ta'ala tutup dengan Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditutup sebelum dikiamatkan dunia. Kerana semua makhluk ini ada ajal, ada tempoh umur dia. Allah Ta'ala jadikan dua alam, alam dunia dan alam akhirat. Alam akhirat kekal selama-lamanya. Alam dunia tempat ujian. Allah Ta'ala tutup tempat ujian dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutuskan menjadi rasul untuk seluruh manusia. Dia beri mukjizat ilmu Al-Quranul Karim. Quran adalah mukjizat ilmu. Kitab yang tak mampu dipindah, diubah, disesatkan oleh siapa pun. Dipelihara oleh Allah Ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah menurunkan Quran dan kami yang memeliharanya. Allah Ta'ala pelihara Quran. Kitab-kitab zaman dulu dipindah, diubah oleh padri-padri, pendeta dan sami-sami mereka. Quran Allah Ta'ala tak izin orang selewengkan, dipelihara oleh Allah. Sehinggalah Allah Ta'ala menentukan dunia akan kiamat bila-bila masa saja. Bila dunia kiamat Allah Ta'ala angkatkan Quran. Dia angkatkan Quran, maknanya ulama-ulama dimatikan semuanya. Tak ada orang alim lagi. Dan tak ada siapa yang sebut nama Allah. Hapus. Quran tak ada lagi. Masa itu berlakulah kiamat. Selagi ada orang boleh baca Quran, yang menerangkan Quran, dunia tak kiamat lagi. Kiamat ni urusan Allah, bukan urusan kita. Jangan duduk tak tahu, tak lama dah kiamat. Itu kerja tak betul. Duduk tak tahu kiamat, itu salah. Itu urusan Allah Ta'ala. Urusan kita bersedia untuk menghadapi hari kiamat. Iaitulah ikut Quran, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita belajar untuk tahu dan faham ikut Quran ini,
dan berdoa pada Allah Ta'ala tiap-tiap rakaat semayang. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang betul. Minta Tuhan tunjuk, minta Tuhan beri hidayah. Tak cukup dengan belajar saja. Kerana orang yang dia belajar tinggi-tinggi, sombong, tak dapat hidayah. Tak dapat petunjuk daripada Allah Ta'ala. Hanya mereka yang layak saja dapat hidayah. Allah Ta'ala, wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah memberi petunjuk pada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang betul. Yang dikehendaki oleh Allah. Iaitulah mereka yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Maka kita disuruh bergantung pada Allah Ta'ala. Berdoa tiap-tiap rakaat. Supaya berada di dalam Islam. Jalan Islam. Jalan yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Supaya kita selamat dunia dan selamat di hari akhirat. Wallahu a'lam.